di saat mana kamu mati kecuali kamu benar-benar seorang Muslim. Yang dihormati pengurusi, yang dihormati guru kita dan Syekh kita Maulana Hilmi, yang dihormati sahabat kita yang menggerakkan program ini, saudara Jaman Tori, dan juga sahabat-sahabat yang Allah kurniakan pada kita peluang untuk kita berjemaah pagi subuh yang indah ini. Satu perkara yang kita kena faham apabila kita bangun dan kita bangun sebentar tadi, kita mula ikrarkan pada diri kita dan kita sebut pada Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali kita. Ba'dama amatana, setelah mana kita dimatikan semalam. Dan hujung tu kita sebut wa ilaihin nusyur. Kita ni kena kembali balik kepada Allah. Para hadirin sekian, kalau kita perhati dalam hidup kita ini, macam mana pun kita rasa seronok, macam mana pun rasa kita sedap, seronok kita hidup atas dunia ini, dia tak berakhir dengan dunia. Dia akan pasti kita akan pergi kepada satu lagi alam yang jauh lebih besar daripada alam yang kita berada sekarang ini. Iaitu alam yang disebut dengan alam barzah ataupun alam akhirat. Bahasa yang mudah yang kita kena faham. Ini yang perlu kita imani dan kita yakini dalam hidup kita. Kita kena sentiasa letak dalam diri kita, aku ni bukan sekadar hidup untuk di dunia, tetapi aku kena hidup lagi untuk akhirat. Yang ni yang kita kena sentiasa legarkan dalam pemikiran kita. Sebagaimana yang diajar dalam doa kita, Rasulullah ajar pada kita baca Allahumma la insya illa insyal akhirah. Ya Allah, saya bukan nak hidup sekadar di dunia saja, tidak. Tapi saya nak hidup sampai ke akhirat, ya Allah. Kita tahu bahawa kita ni akan pergi ke akhirat dalam hidup kita ni. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam saja. Kita hanyalah kita buat amalan. Tapi sampai di akhirat dipanggil yaumul jaza, hari untuk dibalas amalan-amalan kita. Dua ni kita sentiasa berfikir. Kalau kita berfikir untuk hidup di dunia, mengapa kita tak berfikir untuk hidup di akhirat? Tak cerdik sangatlah kita kalau kita hanya fikir untuk hidup di dunia saja. Tetapi kita tak fikir macam mana nak hidup untuk akhirat. Macam mana nak hidup di akhirat ni, tak adalah kehidupan yang diajar kecuali yang telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tunjuk bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Rasulullah datang tidak mengajar sekadar untuk nak hidup di dunia, tidak. Kalau nak hidup di dunia ini, kita tahu bahawa komunis boleh ajar pada kita macam mana nak hidup di dunia. Kita tahu sekularis boleh ajar pada kita macam mana kita nak hidup di dunia. Dan barat diajar macam mana cara nak hidup di dunia. Tetapi mereka tak boleh ajar pada kita macam mana nak hidup di akhirat. Kecuali yang boleh ajar pada kita untuk nak hidup di akhirat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab tu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat dia nak wafat, Rasulullah pesan pada kita. Rasulullah sebut, taraktu fiikum amrain. Aku tinggal pada diri kamu ni dua perkara. Rasulullah pesan demikian pada kita. Lan tadilluhu abada. Kamu tak akan sesat dalam hidup kamu sampai bila-bila. Ma in tamassaktum bihima. Selama mana kamu pegang dengan dua perkara ni dalam hidup kamu. Yang pertama kitab Allah, yang kedua sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesan demikian pada diri kita. Rasulullah kata, kamu nak ke mana pun dalam hidup kamu, kamu nak buat kerja apa pun dalam hidup kamu nak bagaimana pun pada diri kamu
kamu jangan tinggal dua perkara ni, iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, ayat yang saya baca sebentar tadi, Allah ajar pada diri kita dua perkara yang besar. Para alim ulama sebut, ayat ni mengandungi ayat yang diulangi setiap pada hari Jumaat. Pada hari setiap kali mana Jumaat, khatib biasanya baca ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman pada Allah, bila kamu hidup atas dunia ni, kamu berlumbalah untuk menjadi setakwa-takwa manusia. Dalam hidup kita ni, orang kita hidup, saya biasa sebut, orang kita ni, kalau kita tanya kita lah, kita hidup atas dunia ni, kita kejar apa? Ada yang jawab kejar ikan kelah, Ustaz. Ada yang jawab kejar yang disebut dengan makanan, Ustaz. Ada yang jawab kejar yang disebut dengan apa dia? Glamour dalam hidup. Ada orang yang hidup mengejar yang entah apa-apa dalam hidup. Tapi datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ajar kamu jangan kejar yang dikejar oleh manusia itu. Tapi dalam hidup kamu kejarlah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Jadi takwa pula Allah sebut, setakwa-takwanya kamu kena ada. Takwa ni Allah tak jadikan untuk orang kaya. Takwa ni Allah tak jadikan untuk orang miskin. Allah tak jadikan untuk orang yang kuat. Dan Allah tak jadikan untuk orang yang lemah. Tapi Allah jadikan takwa ni untuk direbuti di kalangan kita. Kita berebut menjadi setakwa-takwa dalam hidup. Sedekat-dekat dengan Allah. Kalau kita tanya takwa tu apa dia, Ustaz? Dalam hidup kita guna bahasa yang mudah. Sedekat mungkin kita dengan Allah. Dalam hidup kita ni, jangan kita berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan orang tu. Jangan berusaha mendekatkan diri kita dengan apa dia? Kedudukan itu. Jangan kita berusaha untuk kita nak dekatkan diri kita dengan jawatan itu. Tetapi, jadikanlah diri kita ni sedekat mungkin kita dengan Allah. Kita kena berusaha untuk jadi dekat dengan Allah. Ini benda yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan pada diri kita. Bila kamu nak suruh kamu selamat di dunia, kamu nak juga selamat sampai ke akhirat, benda yang kamu kena ada pada diri kamu, takwa. Takwa ni yang mesti kita jadikan pada diri kita. Sampai peringkat dalam diri kita ni, jangan kita mati. Dalam hidup kita ni Allah pesan, wala tamutunna. Jangan biarkan diri kamu ni kamu mati. Illa wa antum muslimun. Kecuali kamu benar-benar seorang yang betul-betul hidup kamu menyerah diri kepada Allah. Ini cara Allah jadikan demikian pada diri kita ni. Dua benda ni Allah kaitkan. Nak suruh apa dia? Nak suruh kita ni jangan sesat hidup ini. Hidup ni jangan sesat. Sehingga kan Allah nak suruh kita jangan sesat. Allah jadikan pada diri kita ni, tiap kali mana kita salat, baca doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus, Ya Allah. Jalan yang lurus ni jalan siapa? Kita tak berhenti lagi baca doa ni. Sejak daripada kita mula akil balik sampai pagi ni kita baca lagi. Tiap kali mana kita solat, baca. Tiap kali mana solat, kita sebut, Ya Allah, bimbinglah kami ini, Ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Yang ni yang kita sentiasa sebut. Siapa jalan yang lurus atas dunia? Tak ada jalan yang lurus kecuali minan nabiyyin, daripada nabi-nabi. Maknanya nabi-nabi ini telah tunjukkan kepada kita ni jalan yang betul dalam hidup kita. Jangan kita lari daripada nabi. Siapa lagi? Was-siddiqin. Siddiqin ni maknanya orang yang hidup dia membenarkan janji dia dengan Allah. Dia bukannya sekadar di kalangan hidup dia dalam keadaan yang dia sekadar disebut, tetapi dia tunjuk dalam hidup dia, aku benar-benar menunaikan janji dengan kamu, Ya Allah. Siddiqin. Siapa dia? Di kalangan siddiqin, para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka di kalangan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Contoh yang mudah. Siddiqin
yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di kalangan orang mukmin tu Allah sebut ada rijalun, orang yang betul-betul jantan sungguh, anak jantan sungguh. Sadaqu ma ahadullah alaih. Dia membenarkan apa yang dia berjanji dengan Allah. Dia tunjuk sungguh, aku dengan kamu ya Allah bukannya dalam keadaan yang main-main, berpura-pura, hipokrit, jadi munafik, tidak. Tapi aku jadi sadaqu. Aku benar-benar tunjuk jalan dalam hidup aku ni. Ma'ahadullah alaih. Apa yang telah dijanjikan dia dengan Allah. Kita ni berjanji dengan Allah. Kita ni hidup dalam keadaan janji dengan Allah. Janji apa dia? Janji nak menjadi mukmin yang sebenar. Ni janji kita. Buktikan kita. Jangan kita bercakap, kita sebut je, tapi kita tak tunjuk kebenaran. Tunjuk kebenaran ni saya nak sebut sikit lagi. Siapa dia yang boleh jadi sampai peringkat demikian? Sadaqu ma'ahadullah alaih. Orang yang hidup betul-betul dia tunjuk, aku ni betul-betul menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Siapa dia? Faminhum man qada nahbah. Allah sebut di kalangan mereka itu, orang mukmin itu, ada yang telah gugur di jalan Allah, mempertahankan Islam, menegakkan kalimah Allah. Maknanya betul-betul dia tunjuk di kalangan mereka itu berjuang di jalan Allah, sehingga kan mendapat ganjaran syahid di sisi Allah. Maknanya orang yang sungguh-sungguh hidup dia tersebut, orang yang mengorbankan harta dia, masa dia, tenaga dia dalam mentaati perintah Allah. Maknanya dia bukan mengorbankan tenaga masa dia untuk perut dia. Dia bukan korbankan masa tenaga dia untuk keluarga dia. Bukan dia mengorbankan tenaga masa dia untuk kehidupan dia, tetapi untuk agama Allah. Kemudian wa minhum man yantazir. Allah sebut ada di kalangan kamu yang sedang menunggu-nunggu saat untuk gugur di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut. Siapa dia tersebut? Kita lah, insya-Allah. Kita ni kita harap supaya orang yang sedang menunggu-nunggu untuk gugur di jalan Allah. Sampai peringkat kita menghadap depan Allah tu, syahadah kita tetap dengan Islam. Sampai peringkat kerana ramai di kalangan kita ni tak berjaya untuk nak bersyahadah saat mana dekat menghadap depan Allah. Tak berjaya. Sehingga kan Rasulullah sebut, ada orang tu buat amalan, dia buat amalan, sejengkal lagi dia dengan syurga. Sejengkal jarak dia dengan syurga tu. Rasulullah kata, dekat sangat dah dia nak masuk syurga. Tapi tiba-tiba berubah perangai dia. Berubah amalan dia. Berubah menjadi ahli neraka, na'udzubillah min dzalik. Lalu dia mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Ada orang yang dia dekat dengan neraka tu, Rasulullah sebut, sejengkal lagi dengan neraka. Sejengkal lagi dengan neraka. Tapi dekat-dekat nak mati dia tu, Allah ubah dalam hidup dia tu, sikap dia, tingkah laku dia, yang keyakinan hidup dia betul-betul dengan Islam, sehingga kan dia mati masuk dalam syurga Allah SWT. Nak sebutnya, hadis ni di antara hadis yang menggoncangkan, yang disebut dengan hati-hati para alim ulama. Dalam kita beragama, jangan kita ingat kita boleh campur. Yang agama ni sikit, agama ni sikit. Yang ni yang sedang dilalui oleh anak-anak kita, fahaman liberal yang sedang masuk. Yang kalau sekiranya kita biarkan fahaman ini masuk, dia akan merosakkan dalam hidup kita. Yang terbaru kan, ada seorang peguam perempuan di Malaysia kita ni, dia mengaku terus, saya Islam liberal. Apa maksud Islam liberal? Maksudnya agama lain semua sama je dengan Islam. Semua nak bawa ke syurga Allah. Kalau semua agama ni semua nak bawa ke syurga Allah, maknanya kita boleh bertukar agama. Ini kepahaman yang sedang dimasuk dalam pemikiran di kalangan orang kita. Jangan percaya. Bila kita cari selain daripada Islam, wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min. Allah sebut, siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara dalam hidup dia, Allah tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Masuk dalam kubur je dia menyesal, kosong terus amalan dia menghadap depan Allah. Ini kena faham pada diri kita. Satu, tiap-tiap pagi sebegini,
Rasulullah ajar pada kita supaya sebut. Tiap-tiap mulut kita sebut. Raditu billahi rabbah. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rasulullah ajar pada kita sebut. Apabila seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami ni dalam jiwa kami ni teragak-agak dengan Islam? Ada perasaan demikian. Nak buat macam mana ya Rasulullah? Kalau sekiranya ada di kalangan kami ni teragak-agak dengan Islam, hidup ni jadi percaya tak percaya dengan Islam. Dia ada was-was syaitan tu datang, yang kita sebut al-waswas, yang datang daripada minal jinnati wan nas, daripada manusia dan juga jin, daripada jin dan juga manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang sentiasa mentiupkan was-was dalam dada kita. Orang lain tak nampak yang ni, tapi siapa yang nampak? Allah nampak. Dada kita was-was. Was-was ni maksudnya apa dia? Kita teragak-agak. Kita mula teragak-agak. Ataupun kita ni, kita boleh perhatikan dalam dunia kita ni, orang kita ni sekejap dia boleh baik dengan orang ni, sekejap dia bermusuh dengan orang ni. Kenapa jadi demikian? Kita jadi heran. Kadang-kadang kita bersahabat. Kita bersahabat ni, hari ni kita boleh bersahabat, besok lusa kita jadi musuh di antara satu sama lain. Kenapa jadi begitu? Kerana hati kita berbolak-balik. Hati kita ni berbolak-balik di antara satu sama lain. Berbolak-balik ni Rasulullah kata lebih laju daripada air yang menggelegak. Lebih cepat. Sebab tu kita diajar supaya baca doa yang diajar dalam Islam. Allah ajar melalui Nabi Muhammad baca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhanku yang membalik-balikkan hati, tolong tetapkan hati aku ni. Hati aku ni, tsabbit qalbi ala dinika, di atas agama kami. Kerana dengan agama ni orang kita ni terbolak-balik. Kita bayang orang yang sawaraq Bal'am bin Ba'urah, seorang yang dekat dengan Allah, tapi dibolak-balikkan oleh syaitan. Senang je syaitan bolak-balik dia. Warok dia ni buat amal ibadah 200 tahun. Buat amal ibadah. Kalau kita sebut bagaimana hebatnya dia, tapi syaitan tu datang pujuk, lepeh juga akhir. Ini di antara contoh-contoh. Kalau kita perhati sahabat yang dekat dengan Rasulullah, bukan mereka tak kenal Rasulullah. Di kalangan orang Yahudi, bukan tak kenal Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Disebut dalam Quran, kenal Rasulullah ni ada lebih daripada dikenal anak mereka sendiri. Allah sebut dalam Quran demikian. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka tersebut. Tapi kenapa mereka lawan Rasulullah? Jawabnya kerana hati berbolak-balik. Hati kita ni berbolak-balik. Berbolak-balik ke mana yang paling laju? Syaitan sebut pada Rasulullah bila ditanya, kat mana manusia ni akan dikhianati? Lalu katanya syaitan, yang pertama di keyakinan dia. Di keyakinan dia. Keyakinan kita ni teragak-agak. Sekejap begitu, sekejap begini. Sekejap je kita boleh tengok. Contoh mudah dalam negara kita, hati-hati orang kita ni kan, kita boleh tengok bagaimana orang politik misal contoh. Kejap berbolak-balik hati mereka. Orang dalam politik, orang dalam perniagaan, sahabat-sahabat dalam perniagaan, dia boleh pecah perniagaan dia. Elok dah dia meniaga misal contoh ni, tapi dia boleh pecah perniagaan. Ramai mana staf-staf kita yang buat khianat pada kita. Nak sebutnya demikian. Ni kenapa jadi demikian? Kerana berbolak-baliknya hati manusia. Berbolak-balik hati manusia ni yang menyebabkan diajar supaya baca doa. Doa yang diajar oleh Rasulullah tadi, sampai peringkat baca doa lagi. Tak cukup lagi dengan yang tu. Baca lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan kamu pesongkan hati kami ni setelah mana kamu bagi hidayah pada kami, ya Allah. Yang ni yang kita minta sangat dalam hidup kita. Kerana ramai orang boleh berubah sekejap je. Sekejap je berubah.
Kita boleh tengok sekarang kan, contoh yang mudah, artis-artis ramai mana orang kita sebut dahulu artis ni jahat, artis ni begini, artis begini. Tapi Allah balikkan hati artis. Sekejap je berubah hati dia menjadi sesoleh-soleh manusia. Beruntung dia dipanggil demikian. Nanti artis jadi ustaz-ustaz, jadi ustazah-ustazah yang baik-baik, yang indah-indah pribadi mereka. Ini nak sebut demikian. Ustaz-ustaz berubah jadi artis. Ustaz-ustaz yang elok-elok dah jadi ustaz, berubah nak jadi artis pula. Nak sebutnya bagaimana Allah jadikan bolak-balik hati. Bolak-balik hati ni jangan main-main. Jangan kita ingat senang. Bila terbolak-balik hati kita, yang paling dahsyat sungguh, dekat nak mati. Kalau kita boleh bercakap dengan orang dekat, orang yang mati tu, mereka akan sebut dekat nak mati ni berbolak-balik hati. Bolak-balik sampai jadi buruk sangka dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bila dekat nak meninggal dunia tu, jadi hati kita ni bertukar. Bertukar. Dalam na'udzubillah min dzalik kalau kita tak kuat. Sehingga kan keluar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Allah sebut, siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, Allah suka nak berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang benci nak berjumpa dengan Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Kenapa benci? Kita kata, boleh macam mana boleh jadi benci? Kerana hati manusia berbolak-balik. Berbolak-balik ni, kat mana yang berbolak-balik? Yang pertama, keyakinan hidup dengan Islam. Yang ni hilang, keyakinan hidup dengan Islam. Yang pertama, tolong jaga yang ni. Sahabat-sahabat, tak ada orang boleh tolong kalian kecuali kalian tolong diri kalian. Saya sendiri tak boleh tolong diri saya kecuali saya tolong dalam keadaan yang betul-betul dapat pertolongan daripada Allah. Nak sebutnya gambaran bagaimana keyakinan hidup ini mesti dengan Islam. Yang pertama, jangan percaya dengan selain daripada Islam. Wa man yabtaghi al-islami dinan falan yuqbala min. Allah dah sebut dah. Sampai peringkat Allah sebut, wa raditu lakumul islam dina. Aku redha dalam hidup kamu hanya Islam menjadi satu jalan hidup kamu. Ekonomi kamu ekonomi Islam, sosial kamu sosial Islam, politik kamu politik Islam, kehidupan kamu semua sekali dengan Islam. Jangan kamu bertukar dalam hidup kamu. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ibadah kita dengan Allah. Nak suruh kita sama jaga ibadah. Ibadah apa? Ulama panjangkan dalam perbincangan ini. Supaya kita jangan mati kecuali kita betul-betul seorang Muslim. Jaga ibadah. Ibadah apa yang kita kena jaga sangat? Solat. Solat kena jaga. Jangan kita cuai terhadap solat. As-salatu imaduddin. So, solat ni asas dalam beragama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang membangunkan solat, dia sedang membangunkan agama yang ada pada jasad dia. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang tinggal solat, dia telah menghancurkan agama. Jangan tinggal solat walaupun satu rakaat. Dalam hidup kita, jaga solat. Solat pula, solat sebaik mungkin dalam hidup kita, solat berjemaah. Dalam diri kita ni, jaga solat berjemaah. Keyakinan dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Yang kedua, dalam kita ibadah, tolong jaga Al-Quran Karim. Baca Al-Quran. Yang ni saya ulang banyak kali di mana-mana pun. Berusahalah dalam keadaan kita ni membaca dan membaca Al-Quran. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu siapa yang sibuk belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula. Bukan sekadar dia belajar, tetapi dia mengajar orang. Yang ni terbaik di kalangan kamu. Kemudian dalam masa yang sama, jangan terikat hidup dengan harta. Dalam ibadah ni, harta kita ni biar jadi pemurah. Jangan jadi orang yang kedekut dengan harta. Maksudnya, mengikat diri kita dengan harta. Fikir susah nak dapat harta, sehingga kan kita jadi kedekut dalam hidup kita. Susah nak dapat yang tu, susah nak dapat yang ni, sehingga kita tak derma. Yang ni bahaya dalam hidup. Orang kita ni, dia fikir pada diri dia, harta tu untuk milik dia.
Jangan. Bila kita dapat harta, fikir milik agama. Jangan kita fikir milik kita, jangan. Harta ni, kita fikir agama dahulu. Tanya dulu, agama nak apa dia? Keperluan apa terhadap agama? Allah nak apa dia daripada kita? Yuridullah. Allah dah sebut banyak kali. Aku nak macam ni dengan kamu. Yuridullah. Allah, kalau kita tulis je, type je, apa yang Allah nak daripada kita? Daripada kita ni, banyak sangatlah. Allah nak, salah satunya, harta kamu, tolong bagi balik pada aku. Yang aku bagi pada kamu tu, Allah SWT sebut, yang ada pada kamu tu bukan milik kamu, aku yang bagi. Aku yang bagi. Yang kamu kedekut sangat tu kenapa? Pelik dalam hidup kita. Allah yang bagi, kemudian kita kedekut dengan Allah. Pelik lah. Harta Allah yang bagi pada kita. Kita nak pulangkan balik pada Allah tak boleh. Padahal Allah bagi pinjam je. Bukti Allah bagi pinjam, bila kita mati, kita tak bawa harta kita. Bukti Allah bagi pinjam. Hatta jasad kita ni pun Allah bagi pinjam. Bila kita mati, hancur lebur jasad kita. Bila terbaring jenazah kita, orang tak panggil dah, ni Ahmad Dasuki. Orang tak panggil dah, ni Fatimah, ni Faizah, ni Zainab. Tak. Allah panggil apa dia? Ni apa dia? Ni mayat. Yang Ahmad Dasuki, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dah menghadap depan Allah dah. Inna lillah, daripada Allah kamu datang, ada Allah kamu kembali. Dalam hidup ini, dua yang kita kena jaga, ibadah kita. Yang ketiga, supaya kita mati benar-benar dalam Islam, tolong jaga akhlak. Akhlak tolong jaga. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan sesama makhluk. Berakhlaklah dalam hidup kita. Beradab dipanggil. Kita kena beradab dua-dua. Dengan Allah kena beradab, dengan makhluk pun kena beradab. Sehingga kan dipesan banyak kali, jangan sakiti hati mak ayah kamu. Adab kamu. Jangan sakiti jiran tetangga kamu. Jangan ada di kalangan kamu yang menyakitkan hati sesama kamu. Sesama kamu nak suruh jaga akhlak. Hati itu tak ada agama yang mengajar supaya jaga jangan sakit hati, kecuali Islam. Islam dia mengajar supaya kita ni jangan jaga akhlak. Bukan akhlak luaran saja. Sehingga kan Islam jaga, jangan kamu jadi hipokrit. Jangan sampai peringkat kamu jadi orang yang munafik dalam hidup. Nak suruh apa dia? Jaga akhlak. Kerana orang munafik ni depan kita, wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, orang munafik ni kalau dia berjumpa dengan orang mukmin, dia akan sebut, kami sama dengan kamu. Tapi kalau dia paling daripada pokok, dia paling dengan pokok syaitan mereka sebut, Allah sebut, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami ni kelentong je pokok tok lebay tu. Kami dengan kamu sebenarnya wahai pokok syaitan, kami main je pokok orang-orang alim tu. Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah lah yang kelentongkan mereka. Mereka nampak nak kelentong sangat orang Islam, nak main sangat terhadap, nak mengejek sangat orang Islam. Allah ejek mereka. Wa yamudduhum, dan Allah biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka sebut ya'mahun, dalam keadaan yang penuh kegelapan dalam kehidupan mereka. Ini cara Allah jadikan mereka. Mudah-mudahan pagi yang baik ini kita membangunkan diri kita. Famu'tikuha au mubikuha. Rasulullah sebut, kamu merdekakan diri kamu ataupun kamu biarkan diri kamu terhumban ke dalam neraka Allah. Kamu pilihlah dalam hidup kamu demikian. Jadi mudah-mudahan pagi yang baik ini Allah jadikan kebaikan pada diri kita untuk kita membetulkan jalan hidup kita. Duduk memuhasabah dalam hutan gini ni elok sangatlah. Duduk sambil-sambil kerja ikan kelah tu, kita hanya betulkan balik diri kita. Mudah-mudahan bila kita duduk atas batu tu termenung panjang sikit dalam hidup kita, mudah-mudahan walaupun kita tak dapat banyak pun, dapat 2-3 ekor pun tak apa dah. Berbalik ikan kelah tu banyak. Dan Allah mudah-mudahan hari ni sebenarnya berjanji banyak ya. Ikan tersebut berjanji hari ni. Mudah-mudahan
Allah jadikan kebaikan lah. Dengan yang berbaki yang tinggal lagi ni, insyaAllah dia akan kutip semua bawa balik insyaAllah. Yang kita ada ni, mudah-mudahan kita dapat manfaat yang banyak. Terima kasih sekali lagi sahabat-sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ij'alna muqimus salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Siapa bagi hidup Allah, siapa bagi mati Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Siapa bagi nikmat Allah, siapa bagi rezeki Allah. Kebetulan tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tak, Allah nak tunjuk kasih sayang. Dialah yang maha memelihara semesta alam. Dialah yang maha menyempurnakan segala urusan. Terangkan tentang air kami mampu jadikannya menjadi mesin. Mengapakah kamu tidak mensyukuri? Terangkan tentang api yang kamu nyalakan. Kamu atau kami yang menjadikannya untuk peringatan dan bahan yang berguna bagimu satu di padang pasir. Dialah yang maha perkasa bijaksana. Dialah Tuhan yang zahir dan yang batin. Bertakbirlah dengan menyebut Allahu Akbar. Siapa beri makan Allah, siapa beri minum Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha memelihara semesta alam. Dengan Maulana Datuk Guru kita Maulana Hemi insyaAllah. Dan lepas ni kita buat persiapan makan, solat, lepas tu barang kita terlepaskan akan masuk balik ke lautan yang tempat lain. Lebih mencabar lagi dengan ikan kelam insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Terangkan tentang air yang kamu minum. Kamu atau kami yang menurunkannya. Kami mampu jadikannya menjadi
di padang pasir. Dialah Tuhan yang awal dan yang akhir. Dialah yang maha perkasa bijaksana. Dialah Tuhan yang zahir dan yang batin. Bertakbirlah dengan menyebut Allahu Akbar. Siapa bagi kaya? Allah. Siapa bagi miskin? Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam rancangan Putih Dodol bersama Kodak Raja Lawas. Hari ini kita akan memasak ayam Hanis ataupun dan kambing Hanis. Syukri Hashim. Kita menggunakan apa saja barang yang ada. Ini ada satu tas untuk kita. Kalau tidak kita kena balik sekarang juga. Kemah ni makan dia robohkan untuk kita. Yang paling penting kita nak cuba masak kelah, masak nasi Arab. Mari tengok sini. Ini ayam ni kita dah letak. Kelah, bukan ayam. Ini kelah. Oh, Ini kelah. kita niat. Bagi orang yang tak pernah tengok kelah ni adalah kelah. Okey. Okey. Nampak kelah dia ni memang kelah. Kelah boh. Kelah apa? Dan hari ni kita masak sebab kita suasana kita di sungai ni. Tengok sungai ni kita semua membonceng benda ni. Memang. Nampak real. Ada makhluk. Dua makhluk. Allahu Akbar. Ini dia seorang lagi. Ya. Chef. Apa tu? Cuma apa tu? Oh, ada lada. Ada bawang. Nampak? Ni apa ni bahan-bahan basic untuk memasak. Jadi kalau kat luar tu tak reti masak senang je. Bawang putih, bawang merah, tumis je, masuk je apa cili, masuk je apa lauk, jalan. Jadi je, confirm. Itu garam sikit, gula sikit. Memang confirm jadi masak. Kicap yang tu. Lagi satu, kalau nak cari bakal kat luar tu, kalau dia cakap dia tak tahu masak, cuma membohong. Itu mana nama dia malas. Okay, sekarang ini kita sedang memancing. Nampak di sana itu. Tu dia. Ini dia Maulana tengah memancing menunggu ikan kelah yang akan kunjung tiba. Masya-Allah. Allah. Orang sabar ni boleh kembali. Orang sabar ni kunci. Allah telah tukar rezeki. Lagi tak sampai masa tak dapat. Allah kasi jadi. Isya. Telah 5 kilo. Masya-Allah. Nampak ini juara Maulana ni. Gerak pula. Gerak. Oh, saya yang gerak sini. Okey. Ni sini tempat ni memang cun lah. Kalau santai-santai ni. Itulah ikan sini ni mungkin dia tengah duk gas lagi ni. Apa-apa kita jalan-jalan dulu. Sama Jaman Tori Group dan juga team and the team. Masya-Allah. Okey, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar siu. Masya Allah, akhirnya kelah yang diidam-idamkan, kelah merah, telah pun berada dalam genggaman kami. Insya Allah siap untuk dimasak, sama ada gulai lemak, cili padi ataupun masak steam limau. Yang paling sedap sekali lah, insya Allah. Tanah kelah merah ni dengan sisik dia, Allahu Akbar. Satu sisik tu harga dia RM5. Ada sisik isi dia Masya Allah macam tisu. Pada ayam berkuat tersebut, kelah ni dipanggil Raja Sungai. Doakan kami dapat lagi banyak kelah malam, insya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan
Tapi kelang memang ikan yang memang susah nak dapat Dia gaji ikan sungai ya? Dia kira gaji ikan sungai ya? Gaji ikan sungai. Saud. Okey tuan-tuan. Kita sekarang tengah memotong ikan kelas meras. Tadi kita umpan dia ni. Umpan dia kelawit. Kelawit. Kelapa sawit. Okay? Memang umpan kelapa sawit Tadi kita pakai ni. Tapi air pun terucuk. Yang dapat. Nampak? Tak bisa tadi. Oh lain tadi. Kita nak potong ni pun dengan hati-hati supaya rasa dia tak hilang. Rasa tak hilang Dia ikan yang fit ni. Sawit dia pun ni bedah. Dia ada cara dia untuk masuk. Alah, tadi tu dia buat kelar tadi tu. Apa dia cara dia? Buat kasi kelar tadi tu. Hilang lah tu. Hilang. Yang kau kehendaki wa tanzi'ul mulka mimman tasha', engkau boleh cabut kerajaan daripada siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau boleh muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', engkau boleh menghina siapa yang kau kehendaki. Wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab, engkau mampu bagi rezeki kepada siapa yang kau kehendaki tanpa hisab. Tulijul laila fin nahar, engkau lah yang memasukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahar fil lail, engkau lah yang memasukkan siang ke dalam malam. Kan? Masya-Allah. Inilah kehebatan Allah Taala. Dan Allah tanya pula kepada kita, qul ara'aytum, apa pandangan kalian? In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Andai kata Allah jadikan, Allah kekalkan malam sampai hari kiamat. Kan? Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain daripada Allah? Ya'tikum bidya, yang mampu mendatangkan cahaya matahari kepada kamu, yang mampu mendatangkan siang kepada kamu. Dan Allah tanya lagi, qul ara'aytum, katakanlah wahai Muhammad, khabarkan kepada aku, in ja'alallahu 'alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah, andai kata Allah kekalkan siang sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain daripada Allah? Ya'tikum bilailin, yang mampu mendatangkan malam, taskuruna fi, untuk kamu berehat di dalamnya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Jadi Allah Ta'ala tunjukkan, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan kepada mereka ni tanda-tanda kekuasaan kami, kehebatan kami, kekuasaan kami, kudrat kami. Fil afaq, di seluruh ufuk. Kan? Sekarang ni masya-Allah kita dalam keadaan malam, pagi ya. Ada negara dalam keadaan terang sekarang ni. Ada negara sudah petang. Sekarang ni dalam waktu yang sama, ada negara tengah malam, ada negara pagi. Berbeza-beza. Cuacanya berbeza-beza. Gelap siang terangnya berbeza-beza. Masya Allah, berbeza-beza keadaan yang sedang berlaku. Tetapi seluruh keadaan itu dalam kontrol Allah, dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ulama-ulama kan membacakan doa itu. Wahai Allah, yang mana Allah Ta'ala ni mengetahui adadu qataratil amtar, yang mengetahui bilangan titisan hujan. Dan hujan yang turun daripada awal dunia sampai hari kiamat, berapa titik yang turun, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ya'lamu makayilal jibal, Allah tahu berapa berat gunung-gunung dalam dunia ni. Kita mampu ke nak timbang gunung? Kan? Allah tahu betapa beratnya gunung dalam dunia ni, dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Dan Allah tahu juga berapa biji pasir ni. Dan kita sedang duduk atas dia, tidur atas dia, kita pun tak tahu berapa biji pasir ada di dunia ni. Tapi Allah Maha mengetahui. Dan bahkan Masya Allah, Allah SWT tahu juga berapa beratnya lautan di dunia ni. Air laut sedunia ni berapa tan, kan? Berapa juta tan, berapa bilion tan. Semua dalam pengetahuan Allah SWT. Allah tahu berapa banyak bilangan daun-daun yang ada di dunia ni. Berapa jenis pokok-pokok. Kita datang ke hutan ni, kita tahu ini pokok tualang, ini pokok itu. Tapi banyak lagi pokok yang kita tak tahu. Dan Allah Ta'ala beritahu, tidak ada yang kami ciptakan sia-sia. Semua dalam dunia ni kami ciptakan dengan hak, dengan kebenaran.
Kami ciptakan dengan tujuan yang sangat besar. Dan bahkan makhluk yang paling besar sekali tujuan Allah ciptakan adalah manusia. Yang Allah telah beritahu, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian sangka kami ciptakan kamu sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dipanggil pulang untuk berjumpa dengan kami. Fata'alallahul malikul haq. Maha suci Allah, Raja, Tuhan yang menjadi Raja kepada alam semesta ini, Raja yang benar. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Rabbul arsyil karim, Tuhan pemilik arasy yang mulia. Hari ini Masya Allah kita nampak kerajaan bumi. Kita tak nampak kerajaan langit. Kita tak pernah tengok bagaimana indahnya arasy Allah Ta'ala. Tak pernah tengok bagaimana hebatnya lauhul mahfuz. Tak pernah tengok kursi. Tak pernah tengok kalam. Tak pernah tengok Masya Allah sidratul muntaha. Tak pernah tengok syurga. Tak pernah tengok neraka. Tak pernah tengok permandangan-permandangan yang ada di alam malakut. Permandangan yang ada di alam jabarut. Semuanya dalam pengetahuan Allah, dalam kontrol Allah. Semuanya adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita perhatikan alam ini, akan lahir fikir yang hebat. Sebab itu Allah telah beritahu, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perselisihan siang dan malam, la ayatin, ada tanda yang besar li ulil albab, bagi orang yang nak berfikir. InsyaAllah kita hanya tengok datang sini, kita mandi air sungai. Tapi kita tak tahu air sungai ini sudah mengalir sejak bila lah dia dah mengalir. Sejak bila dia dah mengalir. Kan? Kita pergi mandi laut, kita tak tahu air laut tu wujud sejak bila lagi. Kan? Kehidupan dalam laut tu bermula daripada bila lagi. Kita tak tahu. Kan? Ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang nak berfikir. Kan? Masya Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Mereka yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, ingat Allah saat berbaring, kan, pun berzikir pada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka menciptakan 7 petal langit. Mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Masya Allah. Bila kita pandang langit, langit sangat tinggi, tapi tak ada tiang walau satu. Masya Allah. Bulan-bulan dia bergerak terapung di angkasa raya. Bintang terapung, matahari terapung, dalam keadaan tak ada benda yang mengikat. Kita nak ikat kemah ni pun berapa banyak tiang kita perlukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala untuk tegakkan langit tak perlukan tiang. Kan? Allah Taala untuk gantung, kita nak gantung lampu perlukan tali. Tetapi Masya Allah, Allah pinjamkan harta, Allah pinjamkan kekuatan, Allah pinjamkan kecantikan, supaya Allah Taala nak tengok apakah dalam tempoh 60-70 tahun ini kita mampu ke tidak menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjaya, Allah tundukkan alam semesta ini berkhidmat kepada kita. Alam semesta ini patuh kepada kita. Alam semesta ini hormat kepada kita. Alam semesta ini Masya Allah akan tunduk dan taat kepada kita. Macam mana Allah telah tundukkan alam semesta ini di bawah tapak kaki para anbiya dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang mana Nabi SAW pernah beritahu, apabila Allah Ta'ala mencintai satu orang hamba dia, satu orang yang dicintai oleh Allah, maka terlebih dahulu Allah Ta'ala akan panggil malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hamba-Ku ini, maka aku wajibkan kamu untuk mencintai dia, berkhidmat kepada dia, memudahkan urusan dia. Maka Jibril alaihissalam menerima arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai hamba Allah di muka bumi ini, ada orang yang dikasihi oleh Allah, kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Itu orang yang menghidupkan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dah beritahu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mendakwa cinta pada Allah, ikut sunnah Nabi, pasti kamu akan dicintai oleh Allah. Bila Allah cinta kepada kita, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, kamu cintalah kepada hamba-Ku yang mencintai Allah dan Rasul ini. Maka tuan-tuan mulia, Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril, sekarang kerja kamu mengiklankan kepada sekalian para malaikat di langit, sesungguhnya si fulan bin si fulan, Masya Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala telah wajibkan kalian untuk mencintai si fulan itu, mendoakan rahmat untuk dia, mendoakan keampunan untuk dia, mendoakan kebaikan untuk dia. Maka seluruh malaikat menerima perintah-perintah Allah
untuk mencintai orang tersebut, mendoakan kebaikan untuk dia, mendoakan keampunan untuk dia. Masya Allah. Dan bahkan satu orang malaikat telah diutus, diperintahkan oleh Allah untuk mengiklankan satu perkara, iaitu wahai seluruh makhluk-makhluk di dunia, si fulan bin si fulan adalah kekasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajibkan kita mencintai dia, dan Allah Ta'ala wajib kita berkhidmat kepada dia, melayani dia dengan layanan yang terbaik. Maka akhirnya seluruh dunia bersedia menerima perintah Allah Ta'ala untuk melayani mana-mana kekasih Allah, wali-wali Allah Ta'ala. Masya Allah, mereka yang taat kepada perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah ini, maka akhirnya seluruh dunia ini akan tunduk dan taat, patuh kepada dia, sayang dan kasih kepada dia, mendoakan keampunan untuk dia, memudahkan segala urusan kerja dia. Wa wudi'a fil ardiyal qabul, akhirnya Allah letakkan penerimaan di atas muka bumi ini. Masa dia hidup, dia dicintai, dia dilayani. Bila dia mati, dia akan dirindui, dia akan dikenang jasa dia. Makhluk-makhluk, pada hari satu orang yang mencintai Allah meninggal dunia, pada hari itu langit dan bumi akan menangis dengan pemergian dia. Dunia akan menangis dengan pemergian seorang wali Allah Ta'ala, seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi pada hari satu orang yang durhaka kepada Allah, Masya Allah, bila mana satu orang dibenci oleh Allah, Allah Ta'ala akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku benci si fulan bin si fulan. Jibril AS diperintahkan oleh Allah untuk beritahu pada malaikat, sesungguhnya si fulan bin si fulan dibenci oleh Allah. Maka seluruh malaikat membenci dia, melaknat dia. Dan malaikat akan iklankan satu dunia, wahai satu makhluk-makhluk di dunia, si fulan bin si fulan dibenci oleh Allah, maka kalian susahkan kerja dia, kalian doakan keburukan untuk dia. Masya Allah, kalian kena benci dia. Sebab itulah nanti bila mana satu orang yang taat kepada Allah, bila dia mati, tuan-tuan, kubur akan menyambut dia dengan kalimatul istiqbal. Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Tuan yang mulia, Masya Allah, tuan tahu tak, dalam ramai-ramai hamba Allah yang berjalan di dunia dulu, tuan antara orang yang paling saya sayang, orang yang paling saya kasih. Kan, saya menanti-nanti bila waktu saya nak melayani tuan. Sekarang tuan telah diserahkan ke tangan saya, maka kubur kata, saya akan melihatlah, tuan akan lihatlah bagaimana layanan saya kepada tuan. Tunggu sekejap, biar malaikat tanya soal, tanya jawab dengan tuan. Selesai nanti interview, insya-Allah tuan akan tengok bagaimana saya akan memuliakan tuan. Masya Allah. Bila mana Masya Allah interview telah selesai, soal jawab telah berlaku, maka kubur akan meluas, kan? Meluaskan dia punya diri dia seluas saujana mata memandang. Masya Allah, dihamparkan permaidani syurgawi di dalam, Masya Allah, dalam surga dia, dan dibukakan pintu daripada pintu gerbang syurga Allah kepada kubur dia, dan dikeluarkan haruman-haruman syurga daripada celah-celah pintu tadi. Masya Allah. Dan akhirnya didatangkan meja, kerusi, sofa untuk dia duduk berehat. Dan Masya Allah, kubur akan melayani dia dengan layanan yang sangat baik, sehingga dia tak terasa duduk dalam kubur. Kehidupan 40,000 tahun berubah menjadi seperti solat sunat subuh 2 rakaat yang kita tunaikan. Solat subuh tadi pendek kan, jadi pendeklah masa duduk dalam kubur. Kenapa? Macam kita lah 2 hari tak terasa. Sebab apa? Seronok. Orang duduk dalam kubur pun begitu. Tempoh yang lama jadi pendek. Sebab apa? Terlalu gembira, terlalu seronok duduk dalam kubur. Tetapi sebaliknya, Masya Allah, satu orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak taat perintah Allah di dunia ni, di dunia hidup dia dah macam neraka dah. Tetapi bila dia mati, masuk dalam kubur, kubur akan beritahu, tuan tahu tak, dalam ramai-ramai hamba Allah di dunia, tuan antara orang yang paling saya benci sekali, yang paling saya menyampah sekali. Jadi dah lama saya geram dengan tuan ni, kan? Tapi hari ini Allah dah serahkan tuan pada saya. Tuan tengok macam mana layanan saya pada tuan. Maka akhirnya bila satu orang tadi selesai saja gagal menjawab soalan pertanyaan daripada malaikat, kerana hidup dia tak taat perintah Allah, hidup dia tak ikut sunnah Rasulullah, hidup dia tak berkorban untuk agama Islam, maka tuan-tuan mulia, kubur diperintahkan oleh Allah untuk menyeksa orang tadi. Maka dikata Rasulullah, kubur akan menghimpit. Bayangkan kubur tu dah lah sempit, kan? Berapa kaki je kubur tu. Luas dia, tuan-tuan. Dalam keluasan tadi, kubur tadi menghimpit tulang orang tersebut, sampai kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tulang dia akan jadi macam ni, tikam menikam, patah tulang, remuk.
Tulang dia patah-patah, pop-pop, tikam menikam antara satu sama lain. Masya Allah. Allah Ta'ala lepaskan pula ular yang bernama Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra ni tuan-tuan, ular yang mana kepala dia terlalu bisa sampai botak kepala dia ni. Tuan-tuan, terlalu berbisa. Di atas mata dia ada 2 titik hitam, tuan-tuan. Ular tadi kalau bisa dia, setitik dia jatuh ke dunia ni, kata Nabi, tak akan tumbuhlah rumput sampai hari kiamat. Walau selain rumput. Mati dunia ni kerana terlalu bisa. Bayangkan bisa ular tadilah akan terkena pada satu orang yang durhaka kepada Allah. Sekarang kita tak nampak lagi ular tersebut. Tetapi bila mata kita terpejam, mata kita baru akan nampak dalam kubur ada ular yang sebesar, Masya Allah, segemuk leher unta. Kan, Masya Allah, panjangnya sebulan perjalanan. Masya Allah, kita akan nampak, Masya Allah, kalajengking. Sebesar baral. Kan, sebesar keldai. Masya Allah, kalajengking yang begitu besar. Seksa-seksa yang Allah telah tunjukkan. Sebab itulah sebelum kita kembali kepada Allah, kita nak buat kubur kita ni jadi taman syurga. Kita tak nak ubah kubur kita jadi lembah-lembah dengan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita jangan lupa dalam kehidupan kita yang masih tersisa, masih baki lagi, kan? Umur kita ni kata Nabi, a'mar ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun saja. Dalam tempoh ini saja kita nak buat apa saja. Nak buat apa? Nak seronok beri sangat pun tak lepas. Masa tinggal berapa lagi, badan kita pun dah tak daya dah. Badan pun dah penat. Jadi sebab itu habiskan umur kita ni limit, sampai limit terakhir. Detik terakhir dengan kita mentaati perintah Allah Ta'ala. Bila kita ikut perintah Allah di dunia, nanti bila kita mati, Allah tunaikan permintaan kita. Allah tunaikan harapan kita. Apa yang kita nak? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam syurga, apa yang kamu syahwatkan, apa yang kamu lintaskan. Kan? Dekat dunia ni tengok kita nak tangkap ikan. Semalaman duduk sini, tak dapat. Kan? Allah telah tak tunaikan. Tapi dalam syurga nanti, apa yang terlintas. Dekat dunia ni nak order makanan mahal-mahal, tengok poket dulu. Bawa duit tak? Kan? Takut nanti tak mampu nak bayar. Sebab apa tuan-tuan? Dekat dunia ni apa saja kita buat ada batasan dia. Allah membuat begitu. Tapi akhirat nanti apa saja kita minta, apa yang kita nak, semuanya Allah Ta'ala akan bagi. Nuzulan min ghafur rahim, hidangan daripada Allah Tuhan semesta alam. Untuk itulah insya-Allah Ta'ala kita azam, insya-Allah Ta'ala hidup kita yang sementara ni, hidup kita sisa usia kita ni, kita nak penuhkan dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Terutama sekali solat dengan berjemaah ni, kita nak jaga sungguh-sungguh. Solat-solat sunat, zikrullah, tilawatul Quran, kan, sunnah-sunnah Nabi, sedekah kita nak belajar, kan, kita nak pergi buat haji, pergi buat umrah, kita nak tunaikan apa saja tanggungjawab kita pada Allah Ta'ala, supaya bila kita kembali kepada Allah, Allah Ta'ala akan tunaikan apa saja permintaan kita, hajat kita. Sebenarnya hajat kita dekat dunia ni kecil sangat. Bagi Allah lah kecil sangat. Kau nak apa? Kan? Paling tinggi bini nak 4. Kan? Allah nak bagi 72 dekat kita dalam syurga nanti. Kan? Kita nak makan apa? Nak makan paling tinggi pun 3 pinggan. Dekat syurga nanti makan banyak mana pun tak kenyang. Masya Allah. Kan? Kita nak minum apa esok? Allah sediakan sungai susu, sungai madu, sungai air arak, sungai air biasa. Berenanglah. Nak makan ikan sambil berenang pun tak ada masalah. Kan? Berenang masuk sungai susu, masuk sungai madu, pusing sini masuk sungai air arak, pusing sini masuk air biasa. Mana Nabi beritahu, sungai syurga tidak bertebing. Tak ada tebing. Kan? Dia mengalir ikut ikatan mutiara yang Allah Ta'ala letak di birai-birai sungai itu. Kan? Masya Allah. Jadi bagaimana indahnya syurga, Allah Ta'ala tak tahulah. Sebab itulah hari ini kita datang sementara untuk tempat duduk kita dalam syurga. Masya Allah. Jangan kita banyak tanah di dunia, tapi tanah di syurga belum ada. Kan? Tanah kat dunia beli 100 ekar, 200 ekar, 1000 ekar tanah. Tapi Masya Allah, tak ada lagi tanah di syurga, tak tempah lagi bilik istana kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu insya-Allah mudah-mudahan Allah telah berkati kita punya rehlah kita pada hari ini, insya-Allah diridai oleh Allah. Yang bukan berjaya kita bila kita dapat ikan ke tak dapat ikan. Berjaya kita dalam perjalanan ini bila dalam perjalanan ini kita dapat isi dengan perintah Allah, dapat semayang, dapat tahajud, kan? Dapat khidmat, dapat kita berzikir pada Allah. Itu tanda berjayanya kita.
Bukan berjaya bila dapat ikan banyak kan. Bukan itu tanda kejayaan. Tapi kejayaan kita bila kita dapat tunaikan perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW, walau di mana pun kita berada. Untuk itu semua kita azam insya-Allah, dan ada waktu insya-Allah kita keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan berkat kita keluar jalan Allah ni, Allah telah akan bagi kekuatan untuk kita ni mengamalkan perintah Allah dengan sempurna. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku heran orang yang mengetahui akan datangnya maut masih lagi boleh berketawa. Aku heran orang yang mengetahui suatu hari kan kiamat tapi masih gilakan dunia. Kiamat tapi masih gilakan